Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, insya-Allah saya akan membuat sedikit pembentangan berkenaan dengan subjek akhlak wa tasawuf, iaitu sifat mahmudah iaitu mahabbah, dan juga sifat mazmumah iaitu riya. Okay, sebelum saya memulakan pembentangan saya, ingin saya memperkenalkan dulu sedikit berkenaan dengan biodata saya. Nama Muhammad Sufi Hanif bin Bukri, nombor metrik 051840, daripada diploma syariah SEM 3 2019-2020. Okey, untuk subjek akhlak wa tasawuf ni, guru ustaz yang mengajar kami ialah Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Okey, dalil bagi mahabbah ialah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 54 yang bermaksud Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW pula ialah, tidaklah beriman salah seorang daripada kamu sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Nabi kata apa? Kita ni tak dikira sebagai seorang yang beriman sampailah sehingga mana kita cintai Allah dan Rasul lebih pada segala-galanya. Okey. Sabda Nabi Muhammad SAW yang kedua pula ialah, cintailah Allah kerana dia mengurniakan kenikmatan kepada kamu. Cintailah aku kerana kecintaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Nabi Muhammad SAW untuk dalil bagi mahabbah ni. Okey. Slide yang seterusnya pula ialah apa makna sesuatu yang disukai. Untuk slide ni, makna yang sesuatu yang kita sukai ataupun kita cintai ini ialah cenderung jiwa terhadapnya, iaitu jiwa yang merasakan kelazatan dengannya dengan cenderung terhadapnya. Benda yang kita suka ni, kita akan rasa lazat apabila kita buat benda tu. Contohnya bila kita cinta pada Allah, cinta pada Nabi, kita rasa seronok bila nak solat tu, kita nak buat ibadah tu, kita rasa dekat dengan Allah. Kita rasa selalu je nak buat ibadat. Pada Nabi pula, kita akan rindu pada Nabi, banyak selawat pada Nabi, dan kita selalu nak buat dia. Okey. Yang kedua pula ialah makna sesuatu yang kita benci tu. Benda yang kita benci ni adalah kita akan menjauhi diri daripadanya, dan bila benda tu wujud, kita rasa sakit, kita rasa tak seronok. Nak abang atau kat sini, benda yang kita benci tu, kita akan jauhkan diri daripada melakukan perkara tersebut ataupun menghampiri pada perkara tersebut. Dan apabila benda tu dia menghampiri kita, kita rasa tak seronok, kita rasa sakit, kita rasa yang meluat dengan benda tu, benci. Okey, slide yang seterusnya ialah apa makna bentuk batiniah yang indah. Ni dia nak cerita pula pasal sebab apa kita seronok tu. Mestilah benda tu seronok, cantik, indah. Dia nak bak apa? Terasa dalam diri kita rasa tenang dan kecenderungan terhadap mereka. Mereka tu siapa? Ialah Allah dan Rasul. Terhadap setiap yang disifatkan sifat oleh Allah dan Rasul, dan para sahabat serta orang-orang yang alim. Walaupun kita tak biasa jumpa apa, kita tak tahu macam mana mereka ni kan yang sebenarnya. Tapi perkara-perkara tersebut telah diceritakan oleh ulama-ulama kita. Kita bila ulama-ulama yang mutabar ni
cerita, kira benda tu masyhur lah. Kita tak boleh nak nafikan. Sebab apa? Sebab benda ni ramai orang mengiyakan. So bila kita main ni, tiba-tiba kita nak kata benda tu salah. Benda tu Nabi bukan sifat yang baik. Maka tak kena lah. Sehingga kan kita ni bila kita cinta, kita tahu apa sifat Allah macam mana, kita tahu sifat Nabi macam mana, kita rasa cinta pada mereka, sehingga kan kita ni sanggup untuk korbankan harta kita, kita sanggup untuk harta, kita sanggup mengorbankan kita punya nyawa. Itu dah melampaui hak rindu. Itulah yang dinamakan cinta. Kita sanggup untuk korbankan segala-galanya. Okay, untuk slide ini dia nak menerangkan jangan kita untuk berputus asa untuk pada zat yang memberi nikmat. Contohnya apabila kita ni dah usaha untuk mendapatkan cinta Allah, tapi dalam usaha tu kita tak rasa pun apa yang seronoknya bila kita beribadah, kita tak dapat apa kelazatan beribadah tu. Sebab apa? Kita kena ingat Allah ni beri macam-macam dekat kita. Kita kena ingat benda tu. Udara, Allah bagi udara kat kita, Allah bagi makanan kat kita, Allah bagi tempat tinggal kat kita, Allah bagi rezeki kat kita untuk belajar, belajar ilmu mengenai dia dan menghadiri dia. So bila kita terasa dalam diri kita ni kita rasa putus asa tu, jadikan satu motivasi pada kita lihat pada anjing. Anjing ni dia hina lah anjing ni. Kita anggap diri kita ni anjing. Dan Allah tu kita anggap bagai tuan pada anjing tu. Anjing ni dia suka kepada tuan dia tu sebab apa? Sebab tuan dia tu berlaku ihsan pada dia. Tuan dia beri makan kat dia, tuan dia jaga dia, kalau sakit tuan dia bawa pergi jumpa doktor apa semua tu. Kita kena anggap macam tu. Kita ni hina, kita ni tak ada apa. Kita ni cuma tumpang je dekat bumi Allah ni. Okey. Lagi kita kena ingat dalam dunia ni semua kenikmatan dan semua kebaikan yang ada kat dunia ni Allah yang bagi kat kita. Walaupun contohnya kita tak ada makanan, orang yang bagi makanan kat kita. Mungkin apa? Orang tu ialah orang yang diutuskan oleh Allah untuk bagi rezeki kat kita. Semuanya orang tu pun Allah yang gerakkan hati dia untuk beri makanan kat kita. So kita kena ingat semua benda yang berlaku, yang kenikmatan yang kita dapat atas dunia ni, tu semua daripada Allah. Okey, slide yang seterusnya ni dia nak cerita kat kita tentang kelazatan orang yang arif kat dunia. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang arif ni? Orang yang arif ni ialah orang yang arif billah, makrifat pada Allah. Dia nak abang apa ini? Sesungguhnya kelazatan orang yang arif di dunia dalam memandang keindahan hadirat rububiyah lebih agung daripada segalanya. Daripada segala yang ada di dunia ni, dunia dan segala isinya. Kelazatan yang boleh dibayangkan yang ada kat dunia ni. Kerana mereka ni memandangkan apa? Mahabbatullah ni. Apa cinta pada Allah ni mereka tak nampak dah dunia ni. Bukan tak nampak tu maksudnya apa? Mereka tak pandang dunia, mereka tak hirau dah nikmat-nikmat yang ada kat dunia ni. Fokus mereka tu hanya untuk mendapatkan cinta Allah. So mereka macam kita ni, selalunya kita orang awam ni, kita sukalah kan bila dapat barang yang mahal-mahal ni kan. Kita pulun kerja pergi dapat duit banyak-banyak, nak beli yang ni, nak beli yang ni. Mereka ni dah orang yang arif ni, dikatakan orang yang arif ni, mereka ni bersungguh-sungguh ibadat untuk dapatkan cinta Allah. Daripada dapat mahabbatullah ni, mereka rasa nikmat sangat dah. Nikmat dekat diri dengan Allah. Tu ya nak cerita pasal slide ni. Kita tengok pada slide seterusnya. Slide yang seterusnya ini dia berita orang yang arif ni cinta dia tu hanya kepada Allah Taala. Sekiranya dia cinta kepada benda lain selain pada Allah tu, cinta dia tu kerana Allah Ta'ala. Dia cinta benda tersebut kerana Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab setiap yang wujud kat dunia ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Jadi
Dia contohnya dia cinta kepada Nabi. Dia cinta kepada Nabi sebab apa? Nabi itu kekasih kepada Allah. Dia cinta kepada sahabat. Sebab apa dia cinta kepada sahabat? Alasan dia kata sahabat ni adalah kekasih kepada kekasih kepada kekasih Allah. Sahabat Nabi ni. Dan para sahabat ni dikasihi oleh Allah. Sebab itulah mereka cinta pada dunia ni. Dia cinta, alasan mereka cinta pada dunia ini adalah kerana Allah Ta'ala. Okey, dalam slide ini nak cerita tentang alamat cinta tu. Dia ada banyak. Tapi kita ambil sikit je lah. Kita ambil 3 daripadanya. Okay, kita tengok yang pertama dah. Yang pertama yang ni. Yang pertama ialah mendahului perintah Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hawa nafsu. Huraiannya ialah dia akan ada apabila dipilih untuk melakukan 2 perkara, sama ada untuk diri dia ataupun kehendak Allah Ta'ala, maka dia memilih untuk melakukan sesuatu yang dituntut oleh Allah. Contohnya apa? Kita ambil paling senang, contohnya solat jemaah lah. Masuk tu solat tu dan secara berjemaah. Mungkin time tu dia ada hajat lain lah, dia ada kerja lain untuk buat, tapi bila dengar azan ni maka dia mendahului hajat Allah. Bukan hajat Allah, atau tak memerlukan hajat, dia mendahului tuntutan Allah. Maka dia memilih untuk pergi solat jemaah dulu. Kedua pula yang ni. Apa maksud dia? Maksud dia memelihara sikap warak. Warak tu ialah berhati-hati dan menjaga batasan syarak. Dia warak ni dia memelihara. Dia ambil yang sunat dengan yang harus lah. Dan syubhah ni atas zon kita untuk nak pilih ke tak mau. Tapi benda-benda yang syubhah ni dia tolak terus. Syubhah ni dia antara benda tu dia kita tak tahu halal, sama ada halal ataupun tak. Itu adalah syubhah. Dia tinggal terus benda-benda syubhah ni. Dia ambil benda-benda yang memberikan mendatangkan pahala dan manfaat diri dia. Manfaat tu ialah perkara baik lah, benda-benda yang Allah janjikan. Okey, yang ketiga pula yang ketiga pula ialah yang ni. Dia kata apa yang ni? Dia kata redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala atas peristiwa-peristiwa yang telah ditentukan oleh Allah. Caranya benda-benda yang Allah takdirkan atas diri dia, tak kira lah benda tu baik ke, benda tu tak baik ke untuk diri dia, contohnya musibah lah kan, dia redha. Tu alamat ada cinta kat diri dia tu. Dia ingat sesuatu yang berlaku tu mai daripada Allah. Caranya baik ke buruk ke dia terima seadanya. Sebab apa? Benda tu mai daripada kekasihnya. Dia tanam dalam diri dia. Kalau benda yang baik itu Allah nak tunjukkan sifat Ar-Rahman yang Ar-Rahim pada dia. Tapi bila datang satu musibah tu, dia banyak diri dia, dia kata mungkin dengan musibah ni mendatangkan hikmah pada diri dia. Mungkin Allah nak suruh dia dekatkan diri pada Allah, ataupun Allah nak uji dia, ataupun Allah nak angkat martabat dia. Itulah kita pasal slide ni. Okey, kita masuk pada slide sifat mazmumah pula, iaitu riak. Apa yang dikatakan riak tu? Sebenar-benar riak tu apa dia? Takrif dia ialah menuntut kedudukan di hati manusia ni dengan ibadat dan amal kebaikan dia. Contohnya dia buat amal kebaikan kat dunia ni, dia ada sebab. Dia nak orang kata dia baik, dia nak orang kata dia warak, dia nak orang kata apa, dia soleh. Bila dia mengaji pandai, dia bagi orang tanya ni dia boleh jawab, orang tanya ni dia boleh jawab. Tu dia nak orang kata dia pandai lah, dia alim dalam bidang agama ni. Okey, pembahagian riak tu ada 6. Yang pertama adalah
riak dengan badan. Okey, riak dengan badan ni macam mana? Riak dengan badan ni contohnya dia makan sikit. Sebab apa nak pergi nampak badan dia kecil. Sebab apa dia buat macam tu? Dia nak pergi kata, dia nak bagi orang kata kat dia, dia ni kuat ibadat. Dia kurus, makan sikit sebab nak bagi kuat ibadat. Bila badan dia kecil, dia kata, dia ni mungkin beribadat terlalu banyak sampai tak sempat nak makan. Tu alasan dia. Okey, yang kedua pula ialah riak dengan tingkah laku. Tingkah laku ni pula macam mana? Tingkah laku ni contohnya dia membiarkan ada kesan apa? Kesan beribadat kat diri dia. Contoh hitam tu lah. Dia semayang nak bagi ada benda tu. Dia nak tunjuk ke orang, dia nak bak kata ke orang, dia kata dia ni kuat ibadat. Dia ni yang selalu bangun malam, selalu bangun tahajud dan sebagainya. Okey, yang ketiga pula ialah riak dengan pakaian. Riak dengan pakaian ni pula adalah seperti dia pakai baju yang lusuh, dia pakai baju yang koyak. Kalau dia pakai seluar yang singkat tu. Bukan tak boleh, bukan, memang kadang-kadang tu nak ikut sunnah, tapi dia akan timbul riak tu macam mana kalau dia ikut sunnah ni. Dia akan timbul lah dan dia kata, aku pakai baju macam ni sebab nak bagi orang kata aku pakai baju nak kata zuhud lah. Nak kata bagi orang kata dia zuhud, dia pakai baju macam tu. Sebab apa dia pakai macam tu? Sebab dia tak sempat untuk fikir, disebabkan banyak ibadat dia tak sempat untuk fikir nak pergi beli baju apa semua tu. Nak pakai pakaian yang elok-elok. Okey, yang keempat pula ialah dengan kata-kata. Dengan kata-kata ni pula macam mana? Dengan kata-kata ni contohnya dia banyak beri nasihat. Dia bagi contoh, dia tengok orang ni jadi apa, macam tak ketahuan, dia lah nak pergi bagi nasihat. Sebab apa bagi nasihat tu? Dia nak bagi orang kata kat dia, dia ni orang nasihat ke agama lah. Dia nak kata dia ni bagus lah, bawa orang apa-apa pun dia kait dengan agama. Dia orang kata dia ni, kalau dia ni je, jumpa dia ni je, orang kata mesti kuat agama. Nak bagi orang kata macam tu. Tu sebab dia bagi nasihat kat orang. Okey, yang seterusnya, yang kelima ialah dengan amal. Amal ni macam kebanyakan lah, yang kita tahu lah, dia solat banyak, dia berpuasa banyak, dia sedekah banyak. Tapi tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk orang puji dia. Nak seronok lah, nak bagi orang puji dia saja. Okey, yang keenam pula ialah ramai murid. Ramai murid ni dia mengajar lah. Contoh ilmu tak tahu mana pun. Dah pun dia tu memang seorang yang alim. Ceritalah kat orang tu. Dia bila dia mengajar ni berapa murid dia, penuh satu masjid ke, kali kuliah dia ribu-ribu. Dia nak cerita kat orang. Dia ramai apa? Anak murid dan sahabat. Macam tu lah juga cerita kat orang. Banyak sahabat-sahabat dia. Dia kata ni orang yang alim tu kawan dia. Orang yang hebat-hebat tu semua kawan dia. Dia nak claim lah, senang kata dia nak claim semua. Dan ramai dia kenal ramai syekh. Dia kata syekh ni bila orang sebut syekh yang muktabar, orang kata dia kenal dia bisa mengaji dengan orang tu lah, dan sebagainya. Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, slide ni pula dia nak cerita kat kita darjat riak. Kita tengok pada poin yang pertama. Riak ni dia berlaku sebab apa? Dia nak dia ingin diyakini oleh orang bahawa dia ikhlas dan taat serta cinta pada Allah. Dia buat sesuatu tu, dia nak orang kata ada, dia ni dapat gaya ni, dia betul-betul ikhlas ni. Contoh dia sedekah kan, dia buatlah muka baik sikit, dia nak bagi orang kata dia ikhlas.
Dan dia ni buat perkara suatu kebaikan tu sebab apa? Dia cinta pada Allah. Okay. Poin yang kedua pula ialah dia beribadah dengan tujuan kerana makhluk. Dia buat ni semua dia nak apa? Dia nak orang kira dia nak makhluk puji dia. Dia nak sesuatu daripada makhluk. Contoh bila dia buat baik ni, orang bagi habuan lah kat dia. Tu senang cakap lah. Bahasa yang mudah. Ni apa ulama dalam kitab Arba'in fi Usuluddin ni kata, dia apabila dia buat macam tu, dia seolah-olah memperolok-olokkan Allah. Sebagai contohnya, dia pergi jumpa raja ni. Dia pergi jumpa raja. Tapi dia jumpa raja sebab apa? Bukan sebab nak jumpa raja. Dia pergi jumpa raja tu sebab dia nak tengok perempuan-perempuan pelayan-pelayan raja. Yang ada kat istana tu lah. Dia nak tengokkan cantik-cantik. Itulah dia ibaratkan dengan memperolok-olokkan Allah. Dia menghampiri kepada Allah. Ibadat tu kiranya dia nak jumpa Allah lah. Tapi dia jumpa bukan sebab tujuan sebenar yang dia nak jumpa Allah tu. Tapi dia nakkan habuan. Kita tengok slide yang seterusnya. Okay, dalam slide ni dia nak cerita kat kita tentang riak yang jelas dan riak yang tak nampak lah, yang tak jelas. Dia kata apa? Riak yang jelas tu apa dia? Dia melakukan amal hingga jika dia perasaan riak tu tak hadir dalam diri dia, maka dia tak buat amal tu. Contohnya macam mana? Bila dia rasa benda yang dia nak buat tu dia nak riak, dia nak tunjuk ke orang, maka baru dia buat. Contohnya bila dalam orang ramai, baru dia nak tunjuk kata dia buat baik tu. Dia nak caranya dia nak tengok, dia nak orang tengok lah benda baik yang dia buat tu. Okey. Riak yang khafi, yang yang ringan sikit lah. Yang kedua ni ialah ringan sikit pada riak yang jelas tu. Dia kata apa? Dia riak bukan untuk mendorong melakukan amal, tetapi untuk meringankan dan menambah semangat untuk beramal. Dia kata apa? Dia riak ni bukannya sebab dia mendorong untuk beramal. Dia dah buat dah. Tapi bila orang tengok dia, orang parti dia nak orang kata dia baik, maka dia akan menambahkan lagi semangat untuk dia beramal. So dia akan memperbanyakkan bila ramai orang ni, dia akan beribadah banyak lah daripada kebiasaannya, daripada amalan asasi yang dia buat selalu tu. Orang tengok dia jadi semangat, dia tambah lagi. Dia nak tunjuk orang kata dia sembahyang banyak. Itu contoh dia. Okey, yang ketiga ni ialah ringan sikit lah. Riak tu dia ringan sikit pada riak yang kedua tadi. Dia kata apa? Bukan bertambah rajin untuk beribadat. Dia tak rajin pun nak ibadat. Kan? Tetapi jika orang yang ada orang lain menyaksikan tahajudnya dan sebelum atau setelah selesai, dia akan rasa gembira dan bahagia. Bila yang ketiga ni dia nak kata dia bukannya mendorong untuk bertambah amalan dia, tapi dia hajat juga, dia nak orang tengok dia beribadat tu. Walaupun time dia habis sama ataupun time dia tengah hujung-hujung, di penghujung dia melakukan ibadat. So awal-awal tu dia tak kisah sangat lah orang tengok ke tak. Tapi kalau boleh ataupun dia nak sangat-sangat orang perhati juga, orang tengok juga supaya orang kata dia baik, time penghujung dia melakukan ibadat tu. Itulah yang ketiga. Okey, dan riak yang keempat ni dia ringan lagi lah daripada riak yang pertama, kedua dan yang ketiga ni. Caranya dia ringan, tapi dia riak juga, dia dikira sebagai riak juga. Dia kata apa riak ni? Riak yang lebih ringan adalah terasa senang terhadap perhatian orang padanya. Dia nak orang bagi perhatian kat dia. Bila orang bagi perhatian kat dia, dia rasa seronok. Dia berharap orang memulakan salam dan menghormatinya. Bila dia jumpa orang, bila dia ada dalam kalangan masyarakat, duduk dalam ramai-ramai tu, dia harap orang start pergi salam kat dia. Contohnya dia nak mak dia terkenal lah. Orang kenal dia, orang hormat dia. Dia nak tunjuk ke orang. Contohnya dia pergi mana-mana pun,
Oh, orang tu kenal dia, orang tu bagi salam kat dia, orang tu hormat dia. Dia nak buat kata macam tu lah. Dan dia berasa heran, dia rasa pelik lah pada orang yang buat buruk padanya. Bila orang buat benda-benda yang tak elok dia, contohlah orang fitnah dia, dia rasa pelik. Kenapa orang duk fitnah aku? Kenapa orang duk buat benda-benda yang tak baik aku? Aku ni baik kot. Aku duk bagi sedekah ni. Duk tolong orang ni. Duk bagi sumbangan tu. Bagi kuliah kadang-kadang. Dia rasa pelik. Sebab apa? Patutnya orang tak perlu buat aku macam ni. Aku selalu buat benda baik. Dia rasa pelik lah kan. Dia kata aku selalu dia buat baik tapi awak orang buat baik aku. Caranya dia buat baik tu dia nak orang orang sekeliling dia buat baik kat dia. Cara niat dia tu bukan kerana Allah. Tapi dia nak penghormatan penghormatan masyarakat kat dia. Okay. Betul untuk slide riak yang jelas dan riak yang tersembunyi ni. Okay, kita tengok pada slide yang terakhir insya-Allah. Daripada slide semua slide yang saya bentangkan tadi, maka kita tengoklah ada setengah tu, tak pun terlalu tak setengah tu pun kebanyakan daripada slide riak ni. Kalau tak banyak pun mungkin sikit. Dia ada kaitan juga dengan dia kita. Mungkin kadang-kadang kita alami benda tu. Kita terasa dalam diri kita tu bila kita buat ni kita nak tunjuk baik kat orang. Kita memang ada jugalah tak sikit, tak banyak sikit. Dia ada juga rasa nak riak tu. Berdasarkan slide yang saya bentangkan tadi. Okay. Bila kita dah tahu benda tu adalah riak, maka kita kena cari ubat cepat-cepat. Untuk slide yang terakhir ni dia nak cerita kat kita tentang ilaj riak, ubat untuk hilangkan riak ni. Okay, yang pertama dia kata apa? Dia kata kita ni kena sembunyikan ibadat kita seperti mana kita sembunyikan benda-benda buruk yang kita buat. Sebab apa? Dia kata ini sebab dekat situ dia akan timbul keselamatan bila kita ambil ibadah. Bila kita buat ibadah secara sembunyi ni siapa nak tahu kan? Bila orang tak tahu, macam mana kita nak terfikir untuk riak? Sedangkan kita buat benda tu tak ada orang tahu. So dia akan menghalang sedikit lah untuk timbul perasaan riak dalam diri kita tu. Tu poin yang pertama. Yang poin yang kedua pula ialah memperbaharui makrifat yang jelas dalam hati dengan menolak murka Allah. Bila kita buat ibadat tu kita rasa ada niat untuk riak, maka pada masa tersebut kita kena cepat-cepat memperbaharui sebab apa kita buat ibadat ni. Bila kita riak ni dia menyebabkan murka pada Allah. Bersama ketidakmampuan manusia untuk memberi manfaat dan mudarat padanya. Manfaat dan mudarat tu mai pada Allah. Kena ingat, bukannya dia buat ibadat tu akan menyebabkan orang memberi nikmat kat dia. Jadi kena ingat dia buat ibadat tu apa-apa pun benda yang baik dan buruk tu Allah yang bagi kat dia. Dia kena ingat benda tu. Tapi bila kita rasa benda kita rasa nak riak tu, kita kena peringat diri kita. Itu saja. Okay. Wallahu'alam. Setakat itu saja mungkin pembincangan saya untuk dua slide ni, sifat mazmumah dan sifat mahmudah ni. Sifat mazmumah tadi riak dan sifat mahmudah adalah mahabbah. Slide yang penghujung ni dia letak sikit lah kata-kata orang tarikat lah kan, orang yang menghampiri diri pada Allah. Kata ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Kata apa? Wahai Tuhanku, engkau lah tujuanku, dan ridha engkau adalah pengharapanku. Ni adalah ayat orang sufi lah. Mungkin sekat tu saja.
daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya memohon ampun pada Allah agar segala yang silap tu Allah maafkanlah, dan moga-moga Allah menambah dalam diri kita ni kebaikan. Tak kira lah ada keluarga yang bahagia tak pun, Allah bagi ilmu, berkata ilmu kat kita, Allah bagi rezeki kat kita, apa-apa pun yang Allah bagi kita kena bersyukur. Sebab segala yang baik itu, baik dan buruk tu mai daripada Allah. Yang baik tu kita bersyukur, yang buruk tu mungkin Allah nak hadirkan dalam diri kita. Kita kena muhasabah diri kita. Mungkin kita kena dekatkan diri balik pada Allah dan sebagainya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.